billahi samil alim minasyaitonir rajim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatan mubarakatan min 'indillahi azza wa jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita membuka majlis tu dengan bacaan surah Al-Kahfi 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersua dalam program anjuran Islamic Information Center Sarawak. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini kita nak sama-sama mengupas dan kita sama-sama nak melihat dan mengambil teladan lessons yang banyak daripada sahabat dan juga khalifah Islam, khalifah Ar-Rashidin yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan Al-Ghani, yang dipanggil Ghani juga, kemudian juga dipanggil Zulnurain radhiyallahu anhu. Sebelumnya, bila kita membicarakan tentang para sahabat, tabi'in, salafus soleh, golongan-golongan yang kita nak ambil sebagai pengajaran dalam kehidupan kita tu, maka kita hendaklah mengetahui mereka ini, terutamanya para sahabat, telah mendapat pengiktirafan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pun indikatornya kita boleh lihat dalam Al-Quran, tuan-tuan. Seperti mana dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil ila akhiril ayat. Dalam ayat 29 surah Al-Fath, tuan-tuan, Allah SWT memberitahu bahawa yang kira bermaksud Nabi Muhammad itu benar-benar pesuruh Allah dan yang bersama dengannya, iaitu mereka pertama sekali apa yang pun karakternya asyidda'u 'alal kuffar. Apa maksud asyidda'? Iaitu sangat membenci kepada golongan yang kufur, yang menentang agama Allah SWT. Jadi yang pertama, dan yang sahabat tu si suka kepada siapa-siapa yang melawan, siapa-siapa yang memandang remeh-temeh, mempermainkan agama tu. Jadi para sahabat, dan kita kena imitate tu, tiru tu. Kita pun mesti juga si suka dengan golongan-golongan, walaupun mereka ada, oh this is just a joke, prank katanya.
Dalam agama sih boleh kita main-main tuan-tuan. Allah SWT menjadikan Islam tu, agama tu bukan satu benda sebagai gurauan. Bukan nak diprank. Berdosa, akidah boleh tercabut nak kata ya. Bata nanggang ini tu macam-macam pelik-pelik, ada narik tudung orang lah. Ada mempermainkan semayangan kipas kah. Nama dah sot pula. Sama juga susah nama dah. Jadi ya tuan-tuan, mempermainkan agama tu adalah perkara yang haram. Jadi kita mesti tegas. Pertama sekali kita explain dengan betul lah bab agama, jangan nak dijadikan al-istihza, bukan jadikan sebagai gurauan. Okey. Seterusnya para sahabat, ruhama ubainahum, mereka saling berkasih sayang antara mereka. Dan ada kesan pada wajah mereka sujud kepada Allah. Cahaya daripada kesan wudu, daripada kekuatan, kesungguhan, propernya mereka dalam beribadah. Kemudian mereka tu apa tujuannya semua? Libtira mardatillah, to get the pleasure of Allah. Bukan untuk main-main. Kerana nak dapat, bukan kerana nak dapat sanjungan manusia, bukan nak dipuji oleh makhluk, tapi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, pada wajah mereka ada kesan sujud, kesan ketaatan kepada Allah. Yang hebatnya tuan-tuan, kita nangga tadi ayat yang memberitahu apa? Mereka ini, characters mereka ini, their behaviors have been mentioned, disebut dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan diturunkan kepada Nabi Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa Ruhullah alaihi wassalam. Jadi tuan-tuan, kali ini saya diberikan tugasan dan kita nak sama-sama untuk kita melihat sahabat yang unggul juga, yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau lahir pada 6 tahun selepas tahun gajah. Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Nya lahir 6 years, 6 tahun selepas ya. Maksudnya, nya lebih muda, lebih biak kata kita daripada Nabi 6 tahun. Sayyidina Uthman bin Affan adalah seorang yang digambarkan oleh para tabi'in, oleh para sahabat yang pernah berjumpa dengannya, seorang yang handsome, tampan, lemah lembut, berbahunya bidang, kemudian rambutnya lebat. Az-Zuhri rahmatullahi alaih memberitahu tangan, mulut Sayyidina Uthman adalah begitu indah diciptakan oleh Allah. Bahunya bidang, berdahi lebar, telapak kakinya adalah luas lebar. Beliau adalah seorang yang sangat pemalu dan seorang yang kuat menginfakkan harta kerana Allah. Masya Allah. Okey. Mengapa Sayyidina Uthman dipanggil Zul Nurain? Apa maksud Zul Nurain? Zul yang maksudnya yang memiliki dua cahaya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan beliau berkahwin dengan dua isteri, dua anak daripada Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidatina Ummu Kalthum. Jadi itu adalah dua anak Nabi SAW, puteri baginda Rasulullah. Betapa hebatnya nya untuk menjadi menantu kepada Nabi SAW untuk dua anak Nabi baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW, untuk kita nak lihat betapa tertibnya, pemalunya Sayyidina Uthman tu. Sebab sifat malu tu adalah perkara yang penting. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi beritahu, sekiranya kamu tidak ada sifat malu, maka buat whatever you want to do. Maksudnya satu penghinaan lah. Mun orang tu saya ada sifat malu, saya ada nak menjaganya pun maruah. Sebab kita disuruh minta kepada Allah supaya diberikan sifat iffah. Iffah ya adalah rasa pemalu lah. Rasa menjaga kita pun harga diri. Saya dah mula benda-benda yang orang madah bodoh, benda yang mengaibkan diri sendiri, apatah lagi na'udzubillah min dzalik, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betapa sifat Sayyidina Uthman. Okey, diriwayatkan satu ketika baginda Rasulullah SAW telah memerintahkan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari untuk berada di depan pintu satu kebun. Nabi berada dalam bustannya, kebunnya. Jadi Nabi madah dengan Abu Musa, jangan beri orang masuk. Munya mau masuk, mesti minta izin kepada baginda Nabi SAW. Maka tuan-tuan muliakan oleh Allah, pertama sekali masuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, yang minta izin.
Maka jawab Nabi, idzan lahu. Izinkan Sayyidina Abu Bakar untuk masuk. Kemudian Sayyidina Umar pun beritahu, Nabi pun memberitahu idzan lahu. Maknanya berikannya masuk dan beritahu kepada keduanya, Allahu Akbar, wa basyirhu bil jannah. Berikan berita gembira kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tadi, bahawa kita dua akan menjadi dwellers of paradise. Allahu Akbar. Di dunia lagi. Betapa hebatnya para sahabat tu, tuan-tuan. Mereka diberitahu bukan sekali ya. Tu ada hadis-hadis yang lain lagi. Nabi madah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum dan asyara mubasyirin, mereka adalah penghuni syurga. Tapi majoriti sahabat semuanya lah. Tapi tu dimention, ada sebutan daripada hadis. Okey, maka yang ketiga Sayyidina Uthman. Dia pun minta izin kepada Abu Musa, boleh sih tanya dengan Nabi, boleh aku masuk? Maka Nabi pun memberitahu, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa satusibuh. Masya-Allah. Izinkan dia masuk dalam, kemudian beritahunya dia adalah penghuni syurga, beritahu berita gembira, dan dia akan menghadapi cobaan yang akan menimpanya. Jadi tuan-tuan, kita pun semua tahu, Katuk kita akan explain lagi lah macam ni betapa tragisnya kematian Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan oleh kalangan golongan yang Khawarij, golongan yang mengatakannya Islam tapi sebenarnya mereka terpesong, dan golongan ini adalah jauh benar daripada agama yang sebenar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita pada tadi, Sayyidina Uthman adalah seorang yang sangat pemalu. Nabi SAW pernah bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku patut merasa malu dengan seorang lelaki yang mana malaikat pun malu, segan dengannya. Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita nak usahalah. Kita mesti didik diri kita, keluarga kita, maknanya tertib dalam bercakap, tertib dalam berinteraksi. Kita mesti ada sifat, tanamkan dari kita tadi sifat aifah, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sebab ialah doa tu sangat penting, tuan-tuan. Ada satu doa saya pun mesti amalkan doa tu. Tuan-tuan yang mendengar tu pun mesti amalkan. Mohon dapat kita train anak kita untuk amalkan doa. Minta apa? Akhlak yang mulia. Apa doa yang Nabi SAW ajar? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Al-Qamakal alaihi salatu wassalam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada akhlak yang buruk, daripada hawa nafsu, mengikut hawa nafsu, daripada amal yang buruk, dan juga daripada whatsoever disease. Minta kepada Allah SWT supaya diselamatkan daripada mana-mana penyakit. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Tuan-tuan, kita kembali kepada kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu peristiwa yang sangat memberi kesan kepada umat Islam sampai kini tu. Tuan-tuan, saya madah apa? Sampai kini tu, sehingga kini, iaitu wakaf telaga yang dipanggil Rumah oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu ketika yang mana keadaan air orang Islam tu nya berkurang. Jadi orang Islam terpaksa membeli air di telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi waktu ya keadaan natuklah, ekonomi yang natuklah, maknanya ujian lah kepada orang beriman. Jadi tuan-tuan, kini tu kita dengar nak harga telur naik, harga manok naik, barang naik. Ibu kita orang Sarawak madah mengerepak. Maksudnya jangan kita nak terus kita bercakap yang macam-macam lah, menuduh, cepat kita nak menuduh kerajaan salah semua. Relax. Saya mengajar dan kita memanglah dalam keadaan macam tu semua orang lah tu. Tapi kita orang beri ada sifat at-ta'anni. Tenang. Jangan kita mengerepak, mengerecoh jadi apa semua. Dalam Facebook kita dengar macam-macam orang itu. Orang beriman tu kita hendaklah jauh daripada sifat yang meracau, cakap-cakap yang natuklah, patah lagi cepat kita menghina pemimpin dan sebagainya.
Memang jangan terus kita pinpoint Ramadan. Oh, tu semua salah tu. Tu semua salah tu. Jadi kita nak rujuk kepada diri kita juga. Sebab Allah SWT memberitahu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ila akhiril ayah. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah SWT menyebut telah jelas apa kerosakan di muka bumi tu, di daratan, di lautan kerana tangan-tangan, maksudnya kerana maksiat yang berluasa. Tadangga gini tu ada yang tidak malu, tidak segan dalam TikTok nunjuk bersentuhan dengan bukan mahram dan sebagainya. Jadi itulah antara penyumbang kepada kemurkaan Allah. Jadi sebabnya kita kena refer balik. Kita kena embak umat supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kembali kepada kisah Telaga Raumah yang diinfakkan, diwakafkan oleh Sayyidina Uthman. Nabi SAW telah membuat announcement, pengumuman yang kira-kira bermaksud yang berbunyi, sesiapa yang membeli telaga ini untuk kebajikan kemudahan umat Islam, maka aku menjamin syurga untuknya. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman, orang kita madah apa, si 23 makanya telah beli dengan 35,000 dirham. Masya Allah, bukan sikit ya tuan-tuan. Dia telah menyahut cabaran Nabi. Naam, qad ishtaraitu tuha wa ja'altuha lil muslimin. Qad ishtaraituha, benar wahai Rasulullah, aku telah membelinya dan menjadikannya wakaf untuk orang beriman. Whosoever aja, siapa aja mau maki air tu, ambil aja, dah bayar free of charge. Masya Allah, itulah Sayyidina Uthman. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang pergi ke Madinah, kebiasaannya mutawif akan ngembak ke ladang kurma, dan di situ ada telaga Raumah, telaga Sayyidina Uthman. Dan kita lihat telaga ya tuan-tuan, menjadi sebab area kawasannya menjadi sebab subur dan ditanam pokok kurma. Kini itu kerajaan Arab Saudi telah menggunakan hasil kurma tersebut untuk menjadi sebagai wakaf. Masya Allah, sehingga ada saya nanggah satu signboard, satu pembinaan bangunan wakaf Sayyidina Uthman. Masya Allah, maksudnya selama mana mustashfa, hospital ya, sekolah ya, tempat jual beli ya berlangsung, malah telaga ya dan kurma ya semua masuk semua dalam saham Sayyidina Uthman. Masya Allah, itulah yang kita mau tuan-tuan, yang kita nak imitate, kita nak tiru. Nabi SAW mengajar kepada kita, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, putus semua melainkan sedekatun jariyah. Jariyah, sedekah yang berpanjangan, berterusan, pahalanya ngagak kepada orang yang melakukan sedekah ya tuan-tuan. Jadi kita jangan madah, kami si berduit ustaz, macam ni kami nak bersedekah, kata orang nak. Jangan. Kita hendaklah memberi motivasi kepada kita, bersandarkan kepada hadis, supaya kita tu motivasi menginfak. Jangan kita mikir banyak besar-besar. Besar-besar memanglah bagi orang yang mana kita perlu ada rasa. Dalam Islam dipanggil ribtah. Nabi SAW memberitahu, la hasada illa fitnatain. Dua golongan je boleh kita ada envy. Envy ya pun dalam konteks iaitu kita beriri hati ataupun kita jealous dalam bentuk kita nak challenge-nya, ya, dipanggil ribtah. Rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Lelaki ataupun wanita yang dikurniakan kekayaan dan yang menginfakkannya malam dan siang. Masya Allah. Dan orang yang dikurniakan ilmu dan yang beramal dengan ilmunya, orang tu pun kita mesti ada rasa ribtah kepadanya. Barulah kita ada improvement. Jangan kita kita bersangka buruk, orang mula bagus, kita malah bersangka buruk. Si boleh ke daya? Kita mesti bila kita dengar macam tu, ya Allah, kalau aku kaya. Tapi bila dah kaya kelak jangan cokot, jangan bakhil. Jadi kita infakkan harta kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dah ninggal. Contoh, kita dah ninggal dah. Anggap Sayyidina Uthman tu bila dia meninggal tuan-tuan, ya Allah, berapa ribu tahun dah dia meninggal tuan-tuan, tetapi wakaf telaga rumah tu masih lagi berjalan dengan baik. Airnya pun
jernih aja. Tuan-tuan boleh type dalam Google, Nangga macam ni rupa, bersihnya, jernihnya air telaga tu yang mengairi kebun-kebun kurma dan menghasilkan hasil harvest yang baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tadi apa kita sambung hadis tentang natuna bila mati anak Adam. Yang kedua, ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebabnya apabila kita menyampaikan ilmu, contoh ayat Quran aja, kita ngajar ayat Quran, Nabi SAW memberitahu ballighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Kita ngajar anak kita, ngajar cucu kita, ngajar kawan kita, ngajar bini kita, suami kita, macam ni pronunciation, sebutan ayat Quran yang betul, selamat mananya baca, maka semuanya dikira pahala. Masya Allah. Sama je dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, makanya semua akan memberikan faedah. Dan yang penting juga waladun soleh, anak yang soleh. Sebab ya anak yang soleh itu adalah perkara yang perlu kita minta. Jadi kalau kita lihat dalam surah Az-Zariyat, bagaimana Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-100, minta anak yang soleh. As-Saffat, maafkan saya, As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Nyasik give up, tuan-tuan. Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah supaya dikurniakan, wahai Tuanku, kurniakanlah aku anak yang daripada golongan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya berita gembira bahawa dia akan mendapat anak yang halim. Halim tu sangat penyabar. Jadi ialah karakter yang Allah sebut kepada Nabi Allah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim waktu ia dah umur 80 lebih tahun. Itulah yang Islam mengajar kepada kita, tuan-tuan. Minta lagi dan lagi, minta lagi dan lagi supaya Allah kurniakan zuriat yang soleh. Jadi itulah yang sangat penting. Dan doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40 ya, jangan tinggal, tuan-tuan. Ya, mau selalu dibaca ya. Apa ayatnya? Rabbana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan zuriat keturunanku semuanya observe, menjaga solat 5 waktu. Itu yang kita mau, tuan-tuan. Anak-anak kita tu na'udzubillah min zalik, di train solat tu payah kelak. Jadi kita mau zuriat kita semua soleh. Jadi yang 3 perkara yang mana disuruh untuk kita beratkan, ambil berat. Jadi inilah, tuan-tuan, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Saidina Uthman, maknanya sentiasa aja nangga, ada aja peluang makanya akan infak. Sama juga dalam peperangan yang lain. Saidina Uthman tu ada menginfakkan hartanya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dengan kuda yang disponsornya, dengan senjata, kemudian fully armed, dengan penuh dengan pakaian tentera untuk pergi berperang. Maka semuanya banyak disponsor, diinfakkan oleh Sayyidina Uthman. Itulah yang kita nak tiru, tuan-tuan. Jadi orang yang suka menginfakkan harta kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda tu jangan ditangguh-tangguh. Mun ada rezeki, jangan kita bakhil, jangan kita cokot. Jangan seperti dalam surah At-Tahrimnya, ada golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala beritahu untuk infak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah SWT suruh infakkan harta untuk bantu agama Allah, untuk bantu orang susah. Dalam keadaan kita tu nak, namun kita berkemampuan, tangga jengok-jengokkan jiran kita apa semua, adik kakak, staf kawan kita apa semua. Jadi punya tolong, memerlukan kita tolong. Jangan seperti dalam surah At-Tahrimnya tadi, bila dah meninggal dunia barunya madah, kalaulah Allah panjang umur aku akan infak. Dah meninggal baru nak kelakar ke daya si pakai. Jadi Allah SWT bila ajal datanglah.
Okey, balik kita kepada kisah Saidina Uthman, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Uthman tu juga adalah seorang yang hatinya lembut. Tu yang kita minta juga lah, supaya hati kita tu ada khauf, takut kepada Allah. Mesti ada perasaan takut kepada Allah. Satu ketika kita dengar kisah ini, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bermartabat hasan. An Hani Maula Uthman qala kana Uthmanu idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyati. Daripada salah seorang pembantunya yang bernama Hani telah memberitahu Saidina Uthman, apabila berhenti di kawasan tanah perkuburan, makanya akan menangis bersungguh-sungguh sehingga yabulla lihyati. Apa maksud yabulla lihyati? Janggutnya, orang kita madah basah lebu janggutnya. Ya Allah, janggut para sahabat Nabi tu lebat. Jadinya lebat tu basah kerana tangisannya. Faqila lahu, maka orang pun bertanya, tazkuru al-jannah wan nar. Tuan dikhabarkan tentang peristiwa syurga dan neraka. Fala tabki, tapi tuan si nangis ke datuk? Wa tabki min hadha, si menangis seperti mana dahsyatnya menangis sebegini. Apa kata Sayyidina Uthman? Faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur tu Nabi beritahu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama yajidu aisara minhu. Dan sekiranya selamat daripada kedahsyatan torment of kubur, daripada seksa kubur, maka yang tempat destinasi seterusnya aisara minhu, ba'dahu aisara minhu, akan jadi mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, na'udzubillah, ashadda minhu. Dan sekiranya dia tidak berjaya, gagal di kubur tu, first destination, tempat yang pertama, selepas mati, gagal, na'udzubillah, makanya akan gagal, lebih susah di padang mahsyar, titis sirat, mizan. Ya Allah, saya dah nolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Allah SWT memberi, tuan-tuan, itu adalah gambaran di akhirat kelak, di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang yang akan lari daripada saudaranya sendiri. Di tu boleh kita madah, oh tu best friend kami tu, siapa berani ngaconya? Oh berani. Kami orang ada grup tu kok. Di akhirat tu tidak dapat. Bini diri pun, suami sendiri, anak-anak. Si ada orang, semua kita bingung, tuan. Dapat si kami tu lepas. Jadi sebab ya, tuan-tuan bagi Allah SWT, Sayyidina Uthman memberi tahu kepada kita tadi, kena risau. Bermula daripada dikubur ya, kita dah mesti risau kan, tuan-tuan. Jangan kita saya ada mula preparation, persediaan, amalnya siada. Jadi itulah pesanan kepada saya sendiri yang dikhabarkan oleh Saidina Uthman. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mun kita nak cerita lagi banyak kisah Saidina Uthman tu yang mulia, akhlak-akhlak tu lah yang boleh kita kongsikan untuk jadikan panduan, teladan bagi kita. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahawa Saidina Uthman tu dah dikhabarkan oleh baginda Nabi bahawanya akan syahid. Ada hadis yang mana satu hari Saidina Uthman, Saidina Umar, Saidina Ali bersama dengan satu bukit, maka bukitnya bergoyang. Maka Nabi pun bercakap, wahai bukit, tidakkah engkau ketahui yang bersama denganku adalah orang yang mati syahid? Allahu Akbar. Maknanya Nabi beri hin kepadanya tiga, kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun mati dibunuh oleh Abu Talib. Kemudian Sayyidina Ali pun syahid, dibunuh oleh lelaki Ibnu Muljam. Kemudian Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh puak Khawarij, golongan yang pesong dalam agama tu. Jadi ia adalah antara petanda
Selain dia juga Nabi SAW ada memberi tahu mafhum hadis kepada Sayyidina Uthman, sekiranya kelak orang menyuruh engkau membuka pakaianmu, jangan buka. Jadinya faham maksudnya apabila orang suruh letak jawatan daripada khalifah, letak. Jadi itulah jahatnya tuan-tuan golongan musuh dalam selimut, yang mana diberitahu oleh ahli sejarah yang mengetuai yang antara yang menjadi culprit, orang jahat yang utama waktu kes pembunuhan Saidina Uthman adalah Abdullah bin Sabah laknatullah, yang mananya telah create chaos, yang mewujudkan huru-hara, yang menyebarkan viral lah. Dulu si ada handphone, tapi mulut-mulut. Sebabnya kita kena hati-hati tuan-tuan, janganlah termasuk orang yang memviralkan benda yang salah, memviralkan membawa kepada huru-hara, dosa ya. Perkara yang boleh membawa kepada dosa besar apabila menimbulkan kacau bilau dalam negara, kacau bilau dalam masyarakat. Jadi sebab ialah ya ayyuhallazina amanu, Allah SWT memberi tahu kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalaulah datang kepada kamu berita, perkhabaran daripada orang yang fasik, hendaklah kamu cek, hendaklah kamu periksa, jangan kamu terus viral. Jadi tuan-tuan dengan Allah SWT, jahatnya Abdullah bin Sabah tu, nya telah memviralkan, yang memberitahu bahawa Sayyidina Uthman tidak adil. Selama pemerintahannya, Sayyidina Uthman memerintah daripada 644 sehingga 655 Masihi. Ada yang memberitahu sehingga 12 tahun dah yang pun tahun pemerintahannya, dan ketikanya berumur di akhir-akhir umur 82 tahunnya mati syahidlah. Yang mana pada waktu ya tuan-tuan, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan juga ada para sahabat yang lain menasihatinya supaya tangkap, bunuh siapa yang melawan, membuatkan huru-hara tu. Tapi Sayyidina Uthman nya bersabar, dan nya telah sehingga puluhan hari telah rumahnya sandatlah dikepung oleh musuh-musuh Islam. Maka apabila dah sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak membawanya kepada berhimpun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam baqa, maka satu harinya memberitahu kepada pembantu yang bernama Kathir, ya Kathir, ra'aitul barihah faka'anni dakhaltu ala Nabi Muhammadin Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Bakar wa Umar faqal irji' fa innaka muftirun indi ghadan. Allahu akbar. Malamnya dia bermimpi, dia memberitahu kepada pembantunya bernama Kathir, wahai Kathir, aku telah melihat semalam di dalam mimpiku seperti aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi baginda ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka baginda telah bersabda, wahai Uthman, kembalilah, mari, sesungguhnya esok engkau akan berbuka puasa bersama denganku. Masya Allah. Dia tengah berpuasa ya tuan-tuan. Maka pada hari ialah musuh telah membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Sehingga diberitahu Al-Quran yang memercik darah Sayyidina Uthman dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyidina Uthman yang telah syahid mempertahankan. Jadi sama juga dengan kita tu. Sebab Allah SWT menyeru semua kita orang beriman hendaklah ada sumbangan, contribution kita kepada agama. Jangan kita mada, kami tu bukan ustaz. No, it's not mean that you are not ustaz. Kamu bukan ustaz, kita sih boleh beri sumbangan. Pertama sekali kita baiki diri, mbak ahli keluarga, adik kakak kita. Contoh kita tolong AJK masjid, macam ni program masjid dapat diimarahkan, bantu untuk viralkan program yang dianjurkan Islamic Information Center tu juga, dan semua program yang mana tidak bertentangan dengan syariat, maka kita sama. Sebab ya Allah SWT memberitahu dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون
Ansarullah fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Surah Al-Azim. Wahai orang beriman, jadilah pembantu agama Allah sebagaimana Nabi Isa apabila memberitahu, wahai Bani Israel, wahai Hawariyun, siapa yang nak membantu aku? Maka Hawariyun menjawab, kami akan bantumu wahai Nabi Isa. Jadi sebabnya tuan-tuan, sehingga ada yang beriman, ada yang berjaya di kalangan Bani Israel, ada yang gagal. Dan yang berjaya ya, sehingga musuh pun takut, musuh pun akan si berani mengganggu, dan diberi mereka di kalangan orang yang berjaya. Macamnya juga saya tuan-tuan, kita semua memang kita ada tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, tapi kita value added kan, added value kan, kita tambahkan dengan kita membantu agama Allah SWT. Bawa diri kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk menambah, menjauhi daripada kejahilan, bawa masyarakat jauh daripada perkara-perkara yang menyedihkan. Kita lihat hari itu, sian kita melihat ada anak-anak yang terlibat dengan na'udzubillah min zalik, dengan najis dadah, dengan perkara-perkara yang si betul. Jadi kita hendaklah bersama-sama, apa yang dah berlaku, kita sama-sama cover balik supaya kita semua berjaya. Bawa sekurang-kurangnya lah, kita bawa masyarakat untuk jaga perintah-perintah Allah seperti solat, kewajipan-kewajipan yang lain. Maka insya-Allah kita akan bersama-sama dengan para sahabat, sebab janji Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, imitate satu kaum, maka akan dibangkitkan bersama dengan kaumnya. Kita tiru sifat-sifat akhlak mulia Sayyidina Uthman, mudah-mudahan kelak masya-Allah si mustahil kita nangga kita bersama-sama dengan Sayyidina Uthman, bersama-sama dengan golongan-golongan yang berjaya ini. Jadilah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh saya kongsikan bersama pada kali ini, dan mudah-mudahan saya yang bercakap tu diberi kekuatan untuk mengamalkan, dan tuan-tuan yang mendengar sama-sama kita diberi kekuatan untuk meniru golongan yang berjaya tu, maka insya-Allah Allah SWT akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia wal akhirah. Jadi ialah yang boleh kita sama kongsikan pada kali ini. Saya minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa, terlebih tutur kata, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama sebarkanlah majlis ilmu apa yang kita sampaikan. Yakinlah tuan-tuan, apabila tuan-tuan duduk tadi bersama-sama dengan kita dalam majlis tu, kita yakin walaupun untuk secara maya walaupun untuk secara bukan di dalam majlis, kita tuan-tuan di rumah, tuan-tuan di office kah, saya di IIC tu, tetapi kita majlis ilmu. Ingatlah Nabi SAW ada memberitahu, apabila orang disperse selesai menghadiri majlis ilmu, maka ada malaikat yang berseru, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Bangunlah, pengampunan bagi kamu, dan telah digantikan kejahatan kamu kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Sehingga berjumpa lagi kelak dalam topik yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.